Assalamualaikum. Terima kasih kerana singgah di channel Cikgu Wasyita. Okay, hari ni cikgu nak berkongsi tentang tips untuk kita mengingat fakta dalam silibus perniagaan. Okay, untuk kita mengingat silibus perniagaan ni, untuk mengingat fakta, kita perlu tahu kaedah ataupun teknik. Okay, mengikut kajian dalam hidup seorang manusia ni, kita hanya guna 20% sahaja keupayaan otak kita. Lagi 80% kita tak gunakan. Okay, jadi pelajar-pelajar kena tahu bagaimana nak membantu otak kita untuk mengingat fakta perniagaan. Okay, terutamanya dalam silibus perniagaan yang kita belajar. Jadi teruskan follow channel cikgu untuk tips-tips menarik, okay, terutamanya untuk tips mengingat fakta silibus perniagaan. Tips mengingat sebenarnya adalah dengan kita membuat nota ringkas. Okay, bagi tips yang pertama, kamu perlu ada pengetahuan awal, okay, ataupun prior knowledge. Maknanya kamu perlu fokus masa guru kamu mengajar di kelas dan kamu perlu membuat bacaan awal. Yang kedua, kamu perlu buat ringkasan. Maknanya kamu meringkaskan ayat-ayat atau perkataan-perkataan dengan mengabaikan huruf vokal. Yang ketiga adalah dengan membina akronim, iaitu dengan membuat penceritaan dalam bentuk ayat ataupun kita menggunakan huruf awal bagi setiap fakta. Okay, dan kita cuba mengingat berdasarkan huruf awal yang kita cipta. Okay, yang keempat, kamu perlu membuat simbol. Okay, menukar ayat-ayat ataupun fakta-fakta kepada simbol. Dan nota ringkas kamu perlulah menggunakan sekurang-kurangnya 3 warna yang berlainan. Okay, 1.0 bagi pengenalan perniagaan. Bagaimana kita nak ingat maksud perniagaan ataupun definisi perniagaan. Jadi kita perlu ringkaskan definisi tersebut. Pertama sekali kita akan menggaris aktiviti yang melibatkan urus niaga, jual beri barang atau perkhidmatan antara penjual dan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okay, jadi definisi perniagaan boleh kita ringkaskan dengan aktiviti urus niaga jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual dan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak. Okay, dengan meringkaskan definisi bagi perniagaan ini, pelajar ataupun kamu akan mudah mengingat definisi tersebut. Seterusnya kita lihat kepada konsep asas perniagaan. Okay, kamu perlu ingat 6 komponen ini. Okay, 6 komponen bagi konsep asas perniagaan. Bagi komponen yang pertama, iaitu barang dan perkhidmatan, kita akan ringkaskan dengan menulis B dan P. Maknanya merujuk kepada barang dan perkhidmatan. Sama seperti definisi sebentar tadi yang kita ringkaskan. Seterusnya, konsep asas yang kedua bagi perniagaan, iaitu penjual dan pembeli. Kita boleh ringkaskan dengan menulis sebegini. Okay, penjual dan pembeli. Okay, merujuk kepada penjual dan pembeli.
Konsep asas yang ketiga iaitu memuaskan kehendak dan keperluan pengguna. Kita boleh ringkaskan dengan menulis seperti ini. Merujuk kepada memuaskan kehendak dan keperluan pengguna. Seterusnya, cikgu akan gunakan simbol untuk meringkaskan nota ini. Pertukaran nilai cikgu akan gunakan pertukaran digantikan dengan simbol piramid, iaitu merujuk kepada sama ada perubahan ataupun pertukaran. Dalam konteks ini merujuk kepada pertukaran nilai. Seterusnya, bagi keuntungan perniagaan juga cikgu akan gunakan simbol keuntungan. Cikgu akan gunakan simbol ini merujuk kepada untung, keuntungan perniagaan. Bagi perkataan perniagaan, cikgu ringkaskan dengan menulis seperti ini. Seterusnya, konsep asas yang terakhir iaitu kontrak perniagaan. Kita akan ringkaskan dengan menulis kontrak perniagaan, merujuk kepada kontrak perniagaan. Huruf K dan P. Jadi apabila kamu meringkaskan 6 komponen bagi konsep asas perniagaan ini, kamu cuba ingat berulang-ulang kali, kamu akan berjaya menguasai ke-6 komponen ini dengan cara meringkaskan. Dan di dalam perniagaan juga kita perlu tahu aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam perniagaan, yakni dibahagikan kepada aktiviti. Keywordnya adalah berasaskan. Ini pelajar perlu ingat ya, berasaskan. Berasaskan apa? Yang pertama berasaskan barang, dan yang kedua berasaskan perkhidmatan. Jadi kamu perlu biasakanlah, kalau barang tu kita akan ringkaskan dengan menulis huruf B, dan perkhidmatan kita akan ringkaskan dengan menulis huruf P. Bagi barang ini adalah melibatkan penggunaan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang fizikal. Maknanya barang yang boleh disentuh, boleh dilihat. Contohnya seperti perabot. Dan seterusnya, untuk perkhidmatan ini adalah melibatkan penawaran barang yang tidak nyata. Barang yang kita tidak boleh lihat. Contohnya pendidikan. Kita tak akan dapat melihat sebarang bentuk barang, kerana pendidikan adalah perkhidmatan terus daripada guru kepada pelajar. Okey, sekian sahaja perkongsian daripada cikgu untuk kali ini. Jangan lupa teruskan follow channel Cikgu Washita. Okey, like, share, komen dan subscribe channel Cikgu Washita untuk pelbagai lagi perkongsian daripada cikgu untuk faedah pelajar-pelajar sekalian. Tak lupa juga kepada rakan-rakan guru. Sekian, Assalamualaikum.